Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung semula kelas pengajian kita, iaitu membaca kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kita telah dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jal dengan usaha ahli jawatankuasa hadis untuk nak dapatkan kitab ni ya. Terima kasih banyak kak yang tolong usahakan untuk nak dapatkan kitab ni, dan terima kasih jugalah kepada yang menyumbang kitab ni kepada saya. Jazakallah khair. Mudah-mudahan ia termasuk dalam mizan hasanat insya-Allah. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita dah pun selesai membaca muqaddimah kepada kitab ini, dan kita sebenarnya sebelum dia masuk kepada azkar, menghuraikan azkar, Imam An-Nawawi rahimahullah telah meletakkan beberapa fasal dalam kitab ini. Menghurai dia maknanya lebih kurang termasuk dalam muqaddimah jugalah kan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membaca iaitu faslun fil amri bil ikhlasi wa husnin niyati fi jami'il a'mali adh-dhahirati wal khafiyat, iaitu fasal yang membicarakan tentang ikhlas dan berniat baik dalam setiap perbuatan, sama ada yang zahir ataupun yang tersembunyi. Baik. Muka surat sebelah. Muka surat sebelah. طيب. قال الإمام النووي رحمه الله: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه ولكن يناله النيات. الإمام النووي رحمه الله, seperti mana yang beliau telah nyatakan dalam muqaddimahnya, dalam kitab ini beliau akan senantiasa membawakan sama ada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asas untuk menghuraikan perkara-perkara yang berkaitan dengan isi kandungan kitab ini. Lalu dia bawa firman Allah Subhanahu wa taala: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. yakni Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Bayyinah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menyucikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ بِالْعِبَادَةِ, yakni mengikhlaskan diri kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, maksud hunafa di sini adalah salikina sabilal haq, iaitu kita menelusuri, mengikuti jalan yang benar. Mubta'idina an sabilil batil, dan kita menjauhkan diri daripada jalan yang sesat, jalan yang batil. Jadi yang dimaksudkan dengan hunafa ni kan. Jadi ayat ini merupakan ayat yang sepatutnya kita jadikan asas dan kita letakkan di depan kita
pada setiap kali kita melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mengingatkan kita tentang keperluan untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah kita hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan daripada ikhlas ini kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala ataupun hasil daripada kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ada 4 perkara yang penting. Pertama adalah qabul a'mal, iaitu amalan kita ini kalau sekiranya ia ikhlas, maka amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Taala telah nyatakan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Azza wa Jalla hanya akan menerima amal salih ni daripada al-muttaqin, yakni mereka yang benar-benar al-muttaqin, al-mukhlisin, yakni benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasil daripada ikhlas ini juga adalah yang kedua, husulul ajr, yakni kita memperolehi ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau takkan menginfakkan nafkah, satu sedekah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta biha, melainkan engkau akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ta'zimul amal as-saghir hatta yusbiha kabiran, iaitu menjadikan satu amalan yang kecil, amalan yang mungkin kita nampak ia kecil tetapi ia jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berdasarkan kadar niat kita, So kalau berdasarkan, kalau boleh kita ukur berdasarkan peratusan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So boleh jadi amalan yang mungkin kita nampak pada segi zahir, amalan itu mungkin kecil sahaja, akan tetapi disebabkan oleh niat, maka amalan tersebut akan dianggap besar, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah maghfiratul dzunub, iaitu keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang benar-benar ikhlas dalam melaksanakan sesuatu amalan dan dia tidak niatkan melainkan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka antara yang dia akan dapat adalah keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku dalam kisah yang masyhur yang kita baca dalam hadis tentang wanita yang disifatkan dalam hadis sebagai wanita fajir, yang apa nama, wanita yang tak eloklah, yang terjebak dalam zina dan sebagainya, akan tetapi dia diampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga hanya kerana dia memberi minum seekor anjing, Jadi amalan tersebut, ini boleh, contoh ni boleh dilihat dari dua sudut. Amalan tersebut mungkin kita lihat ia kecil, akan tetapi disebabkan oleh niatnya, niat itu menyebabkan dia mendapat ganjaran yang besar, dan tidak ada ganjaran yang lebih besar melainkan diampunkan segala dosa-dosanya, Jadi ini antara 4 perkara yang digariskan oleh para ulama. Apabila kita benar-benar mengikhlaskan diri kita dalam melaksanakan sesuatu amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, nescaya kita akan memperolehi keempat-empat perkara ini. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia bawa lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, daging-daging unta dan darahnya itu sesekali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Ayat ini asalnya dalam konteks membicarakan tentang ibadah kurban, dan Allah Azza wa Jalla ingin mengingatkan kita tentang Allah tidak pun akan mendapat dari sudut
bukan daging itu ataupun darah itu kan, akan tetapi dari sudut takwa kan. Takwa itulah yang menjadi keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bawa pula tafsir yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ma'nahu walakin yanaluhu taqwa yanaluhu niyat kan. Ibn Abbas mengatakan maksudnya niat daripada kamulah yang dapat mencapainya kan. Jadi sesiapa sahaja yang ni walaupun ia dalam konteks ibadah kurban, akan tetapi para ulama selalu menggunakan satu kaedah yang masyhur, iaitu al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab kan. Iaitu kita melihat bukan hanya pada konteks ayat tersebut berkaitan dengan kurban, tetapi melihat ayat ini terpakai pada semua amal salih yang kita laksanakan. Allah Azza wa Jal melihat pada niat kita yang melakukan amalan tersebut, dan itulah yang akan memberi manfaat kepada kita. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia bawa hadis, akan tetapi agak unik sikit di sini, dia bawa hadis ini beserta dengan sanad. Kita dah baca dah sebelum ni dalam muqaddimah kitab Imam An-Nawawi ni, Al-Adhkar ini, dia telah menyatakan bahawasanya dia takkan bawa sanad kan. Dia kata dia hadafkan sanad supaya memudahkan pembaca. Akan tapi kat sini dia telah menyalahi syarat dia kan. So apa maksud di sini? Para ulama menyatakan bahawasanya Imam An-Nawawi sebenarnya tang ni saja dia bawa benda ni supaya nak mengingatkan kita, para pembaca dan para penuntut ilmu, akan kepentingan isnad. Dan isnad ni adalah termasuk dalam agama ini kan. Al-isnadu minad din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu, ini kata-kata yang masyhur diriwayatkan daripada beberapa orang tokoh salaf, antaranya daripada Abdullah bin Mubarak. Dia kata isnad itu sebahagian daripada agama. Al-isnadu minad din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tak kerana sanad ni, saya siapa-siapa akan boleh kata apa sahaja yang dia nak kata kan. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah bawa sanad ni supaya mengingatkan kita tentang kepentingan sanad dan kepentingan untuk kita memelihara tradisi ini, yang mana ia termasuk di antara khususiyah kan. Khususiyah mana perkara yang khas yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. So dengan adanya sanad ini terpeliharalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah di zaman kita pada hari ini, melainkan sebahagian mereka yang mengaku sebagai seorang muslim, akan tetapi mereka menafikan dan juga mempertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kita tahu 2-3 dalam minggu ni lah kan, orang pakat kalut pasal hadis 40 kan. Hadis 40 Imam Nawawi. Hadis 40 ni alhamdulillah kita dah pun selesai sebelum ni kan pengajian kita. Dan pada saya ia adalah satu inisiatif yang baik lah yang ingin dilaksanakan oleh pihak kerajaan, dan saya rasa tak patut timbul isu pun, kerana benda tu telah pun dinyatakan secara jelas bahawasanya ia hanya khusus untuk orang Islam sahaja kan. Jadi yang gegak gempita duk berhingar ni kita pun tak tahu pasal apa. Tapi kita tak pelik yang tu pasal mereka orang bukan Islam. Tapi ada sekok dua saya tarik balik. Ada seorang dua kan. Ada seorang dua yang bermasalah, yang saya tak tahu apa masalah dia ni kan. Apa masalah dia ni? Tiba-tiba kata tak kalah nak ajak dia petik hadis yang keempat kita salah kan. Umirtu an nuqatilan nas kan. Jadi dia petik hadis tersebut, dia kata takkanlah kita nak ajak budak-budak di sekolah ni supaya perang kan, pergi bunuh orang apa. Ni kita kata hadis itu ada perbincangannya kan. Yang ni masalahnya. Jadi dia bawa yang tu dan dia pertikaikan. Jadi kalau daripada non-Muslim tu kita boleh faham, tapi ini adalah orang Islam. Tapi bila mai daripada dia, kita pun tak pelik kan. Dan kita pun tak tahulah dia ni lagu mana status dia. Dan benda tu hakikatnya benda tu tertakluk di bawah kuasa pemerintah lah untuk nak menentukan status orang ini.
Akan tetapi jika dia, individu ini wujud di zaman salafus salih, saya tidak pasti nama dia akan diingati selepas pada ni kan. Jadi orang-orang seperti ini kita sangat pelik lah kan. Apa masalah dia? Dan bukan satu dua, banyak kali dah, termasuk penghinaan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam kan. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Dan saya rasa sama ada dia ni ada masalah mental ataupun dia ada masalah lain kan. Kan tetapi senantiasa kan, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang janggal dan pelik. Isnad ini sebahagian daripada agama, dan inilah yang telah menjaga agama ini kan, sejak daripada dulu sehingga sekarang. Dan sebab itu para ulama memelihara tradisi ini, walaupun kita mungkin sudah tidak lagi menilai sanad tersebut dari sudut kita yang meriwayatkan kan. Akan tetapi majlis sama' hadis dan periwayatan hadis itu sampai sekarang ni diteruskan tradisi itu oleh para ulama kan. Di India, di Pakistan kan, di Arab Saudi kan, di Mekah, Madinah, tradisi pengajian itu masih lagi diteruskan. Kerana apa? Nak mengingatkan kita tentang inilah asas yang penting, yang termasuk dalam khususiyah kan, perkara yang menjadi anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan sanad. Dengan inilah kita dapat memelihara dan menjaga keaslian dan juga ketulinan agama ini kan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Imam Nawawi bawa sanad ni untuk nak mengingatkan kita tentang perkara tersebut. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah, akhbarana syekhuna al-Imam al-Hafiz Abu al-Baqa Khalid bin Yusuf ibn Sa'id ibn Hasan ibn al-Mufarrij ibn Bakkar al-Maqdisi al-Nabulsi thumma Dimashqi radhiyallahu anhu. Ini dia cerita tentang dia sebut tentang guru dia lah. Ini guru dia yang pertama kan. Baik. Kalau tuan-tuan perasan, dia letak kat situ thumma Dimashqi radhiyallahu anhu kan. Walaupun kita tahu kebiasaannya lafaz at-taradi ini, iaitu menyebut radhiyallahu an, biasanya ia adalah dikhususkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akan tetapi sebahagian ulama ada juga menggunakan lafaz tersebut merujuk kepada ataupun digunakan kepada para ulama. Wallahu alam, kita pun tak pastilah apa asas mereka dalam bab ini. Wallahu alam, yang mungkin yang lebih tepat dalam hal ini, kita hanya khususkan perkara tersebut kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dia kata qala akhbarana Abu Yaman Al-Kindi. Tuan-tuan kalau perasan, dalam kitab tu dia tak sebut pun kan, dia kata kat sini, kalau dalam terjemahan ni dia kata telah menceritakan kepada kami Abu Yaman Al-Kindi. Memang dalam teks tak ada qala akhbarana, tapi yang ni sajalah saya maklum kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hadir majlis sama hadis ni, biasanya orang tu dia akan, pembaca tu, qari tu, dia akan sebut qala akhbarana kan. Maksudnya dia nak kata, Imam Nawawi kata akhbarana syekhuna al-Imam al-Hafiz sampai habis ni Dimashqi radhiyallahu anhu. Kemudian tok guru dia ni kan, yang nama Khalid ibn Yusuf ni, dia kata qala akhbarana Abu Yaman. Dia pula kata telah menyampaikan kepada kami Abu Yaman Al-Kindi kan. Baik. Qala akhbarana Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari. Kalau dalam sebahagian nuskhah, kalau nuskhah yang ni dekat saya ni, ni tahqiq Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, dia datang dengan lafaz akhbarana. Kalau dalam cek teks Darul Minhaj, dia datang dengan ana. Ana tu apa? Saya kan. Ana tu saya lah kan. Tapi kat sini bukan saya kan. Dia adalah ringkasan. Dia adalah ulama hadis ni, dia disebabkan sanad ni kadang panjang, jadi dia nak bagi ringkas, nak tengok baca, dia jadi ana. Ana tu adalah ringkasan daripada akhbarana. Nampak? Jadi
janganlah sagi bila tengok lantak ni ana, selalu kita pun terjemah semuanya ana tu saya Abu Hamad Al-Kindi, saya Muhammad bin Abdul Baqi dan ana di situ adalah akhbarana telah menyampaikan kepada kami. Akhbarana Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari qala akhbarana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali Al-Jauhari قال أخبرنا أبو الحسين بن محمد المظفر الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي قال حدثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي قال حدثنا ابن المبارك. Okey, kat situ tuan tambah قال حدثنا عبد الله ابن المبارك. So Ibn Mubarak di sini merujuk kepada Abdullah ibn Mubarak, imam masyhur di kalangan ulama salaf. Haddathana Abdullah ibn Mubarak qala an haddathana Abdullah ibn Mubarak an Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi an Alqamah bin Waqqas al-Laythi an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyat. So hadis ni sebenarnya hadis apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Baik. Hadis ini kalau tuan-tuan perhati dengan sanad ni, sebenarnya sanad ini mula daripada Umar ibn Al-Khattab, kemudian Alqamah ibn Waqqas, Muhammad ibn Ibrahim At-Taymi, Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Semua sanad ini daripada sini semuanya adalah perawi yang tunggal sahaja, single, seorang saja. Tapi start daripada Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, lepas pada tu Abdullah ibn Mubarak, dan juga pada tabaqat, kita panggil tabaqat ni adalah tingkatan. So pada tingkatan Abdullah ibn Mubarak, pada peringkat tu ratusan perawi hadis yang meriwayatkan hadis tersebut. So pada peringkat awal ni dia kira sanad dia tunggal sahaja, lepas pada tu dia jadi masyhur, jadi ramai yang meriwayatkan hadis tersebut. Bahkan sebahagian ulama yang menganalisa sanad ni menyatakan dari setiap wilayah yang tersebarnya ilmu pengetahuan sebenarnya, Hijaz, Basrah, Iraq dan sebagainya, ada perawi yang meriwayatkan hadis tersebut pada peringkat ni. Maksudnya selepas daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi ramai selepas pada tu yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi SAW. Ini adalah kita panggil fawaid hadithiyah lah, dari faedah hadis dari segi sanad lah kan. Hadis ni agak unik dari sudut itu kan. Dari sudut yang mana pada peringkat awalnya dia tidak popular, yang mana tidak popular dari sudut periwayatan. Akan tetapi selepas pada tu kan, ramai yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi SAW. Akan tetapi seperti mana yang kita semua sedia maklum, di sisi para ulama hadis, kuantiti jumlah perawi yang meriwayatkan hadis itu tidak menjadi asas kepada penentuan sama ada hadis Nabi itu sabit ataupun tidak daripada Nabi SAW. Kita tidak melihat dari sudut itu, dan hakikatnya muhaddisin yang awal mereka tak membincangkan dari sudut itu. Sebab itu bagi mereka menerima khabar ahad. Kita panggil ahad maksudnya satu sahaja kan, tunggal sahaja yang individu yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan masalah ni tidak pun menjadi masalah sehinggalah datangnya idea yang dibawa dan dipelopori oleh Mu'tazilah yang menyatakan khabar ahad la yufidul ilm. Khabar ahad ni tidak mengandungi ataupun tidak boleh diguna pakai dari sudut ilmu. Sebaliknya yufidul dhann. Dia mai dengan syubhah tersebut, dan daripada situlah dia mai idea tentang hadis-hadis ahad ni tidak boleh diguna pakai dalam masalah akidah, dan panjang lagi perbincangannya. Tapi titik mula adalah di situ kan. Akan tetapi di sisi para muhaddisin mutaqaddimin, mereka tak bincang pun dari sudut jumlah kuantiti perawi hadis yang meriwayatkan hadis tersebut. Selagi mana perawi hadis tersebut thiqah, dipercayai, adil, tidak ada syad, tidak ada illah pada perawi riwayat tersebut, maka mereka menerima hadis Nabi SAW tersebut. Baik. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, kata Nabi SAW dalam hadis ni, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini adalah hadis yang masyhur yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan ini ataupun setiap perbuatan berdasarkan kepada niatnya, kan. So innama di sini kata para ulama yufidul hasr, kan, yang mana amalan ni, kan, amalan mesti dengan niat, mesti ada dengan niat. So mana-mana amalan yang tidak disertakan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kemudian dia nyatakan lagi, tegaskan lagi bahwasanya setiap individu yang melakukan sesuatu amalan, maka dari sudut pahalanya, ganjaran pahala tu akan bergantung kepada niat individu yang pelaku yang melakukan amalan tersebut. Lalu dia bawa contoh, kan, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya diniatkan kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dikira kepada Allah dan Rasulnya, kan. Hadis ni ada dikaitkan dengan sedia tuan-tuan sedia maklum, sebab urut hadis ni ada yang kaitkan dengan Muhajir Ummu Qais, kan. Walaupun penisbahan riwayat tersebut diragui oleh para ulama hadis, ada yang kata tak ada kaitan pun dengan kisah tersebut. Muhajir Ummu Qais ni dikatakan ada satu orang lelaki di zaman Nabi SAW ni, bila dia nak hijrah, dia hijrah tu pasal dia nak pergi kahwin dengan satu orang wanita nama dia Ummu Qais, kan. Jadi atas dasar tu dikaitkan hadis ni dengan hadis, dengan sabab kisah tersebut dengan hadis ni. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan siapa yang hijrahnya diniatkan kepada harta duniawi yang akan dia dapati atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya dikira kepada apa yang dia niatkan. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kenapa dia tak ulang balik? Kerana ini satu isyarah kepada hinanya niat tersebut. Sebab tu dia tak ulang balik, melainkan yang sebelum ni niat yang baik tu Nabi baginda SAW ulang, kan. Wa man kanat hijratuhu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Baik. Dia kata lagi, hadis ini dinilai sahih, disepakati kesahihannya dan disepakati akan keagungan objek kajian. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah bila disebut hadis ini dia kata hadza hadithun sahihun muttafaqun ala sihhatihi. Muttafaqun ala sihhatihi ni disebut kat sini, dia terjemah di sini, hadis ini dinilai sahih, disepakati kesahihannya. Dia juga sebenarnya merujuk kepada muttafaqun alaihi, yakni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kan. Hadis ni merupakan salah satu hadis dasar dalam Islam. Kaum salaf dan para pengikut mereka rahimahullah lebih suka memulakan tulisan mereka dengan hadis ini untuk mengingatkan para pembaca akan niat yang baik dan perhatian yang cukup terhadap niat tersebut. Kaum salaf di sini merujuk kepada as-salafus salih, kan. Mereka yang baginda sallallahu alaihi wasallam sifatkan sebagai khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mereka ni adalah generasi yang terbaik dan sudah semestinya setiap yang baik itu adalah dengan mengikuti para salafus salih, kan. Dan sebab itu disebutkan di sini kaum salaf dan para pengikut mereka rahimahumullah, kan. Jadi menunjukkan kepada kita kepentingan dan juga kelebihan ilmu salaf daripada ilmu khalaf, kan. Sehingga kan para ulama ada mengarang kitab yang khusus tentang kelebihan ilmu salaf berbanding ilmu khalaf, kan. Khalaf ni merujuk kepada orang yang datang kemudian. Lebih suka memulakan tulisan mereka dengan hadis ini untuk mengingatkan para pembaca akan niat yang baik dan perhatian yang cukup terhadap niat tersebut. Dan contohnya siapa? Contohnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, kan. So dia bawa dalam padahal bab yang pertama dalam Sahih Bukhari itu adalah Kitabu Bad'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Tapi dia bawa hadis
innamal a'malu binniyat. Lalu ulama yang mensyarahkan hadis tersebut, mereka cuba nak cari apa kaitan antara hadis innamal a'malu binniyat dengan bab tersebut kan. Jadi ada yang kata sebenarnya dia tak ada kaitan, tetapi dia Imam Bukhari mengikut tradisi yang dianjurkan ataupun digalakkan oleh guru beliau supaya memulakan penulisan dengan hadis ini, supaya para penuntut ilmu, para pembaca yang membaca kitab dia ni, setidak-tidaknya awal-awal baca tu dah kenal hadis tersebut, lalu dia nak ingatkan diri dia dan juga orang lain, sama ada orang yang mengajar ataupun para penuntut ilmu yang hadir dalam majlis tersebut, akan kepentingan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Baik, dia kata lagi, kami riwayatkan daripada Imam Abu Sa'id Abdul Rahman ibn Mahdi rahimahullah. Dia kata ruwina 'anil Imam Abi Sa'id. Imam Abu Sa'id di sini Abu Sa'id Abdul Rahman ibn Mahdi. Abdul Rahman ibn Mahdi meninggal pada tahun 198 Hijrah. Beliau adalah imam Ahlul Iraq, seorang tokoh yang ulama hadis yang masyhur. Dia kata barang siapa yang ingin menulis sesuatu kitab, hendaklah memulakan dengan menulis hadis ini kan. Jadi macam saya katakan tadi, dia nak ingatkan pembaca tentang kepentingan ikhlas. Kemudian Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Abu Sulaiman di sini itu adalah kunyah dia. Nama dia Hamd ibn Muhammad. Nama dia Hamd ibn Muhammad Al-Khattabi rahimahullah, meninggal pada tahun 388 Hijrah. Dia ni antara ulama yang terawal yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari kan. Dan dia namakan kitab tersebut A'lamul Hadis kan. Jadi beliau yang terawal lah yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Beliau juga telah mengarang kitab huraian kepada Sunan Abi Dawud, iaitu Ma'alim As-Sunan. Ma'alim As-Sunan karangan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Dia kata apa kat sini? Dia kata guru-guru kami terdahulu cenderung mendahului hadis, setiap perbuatan bergantung kepada niatnya pada segala sesuatu yang dia mulakan dalam urusan agama. Ini disebabkan oleh keperluan pelbagai jenis aktiviti terhadap niat. Jadi ini juga dia nak sebut tentang tradisi inilah yang dinyatakan, yang disebut tadi, ulama salaf suka meletakkan hadis ni pada permulaan penulisan mereka kan. Kemudian dia kata lagi, telah diriwayatkan kepada kami bahawa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, diberikan kepada manusia sesuai dengan kadar niat mereka masing-masing kan. Jadi ini menunjukkan kepentingan niat dalam amalan kita. Baik. Kami riwayatkan bahawa As-Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah berkata, meninggalkan sesuatu perbuatan kerana manusia adalah riya, dan mengerjakan satu perbuatan kerana manusia adalah syirik. Sedangkan ikhlas bererti Allah menyelamatkanmu daripada keduanya kan. Ini adalah kata-kata yang masyhur yang dinukilkan daripada Fudail ibn Iyad rahimahullah. Beliau menyatakan meninggalkan satu perbuatan kerana manusia adalah riya. Kadang-kala kita ni tak mau buat satu benda tu pasal kita rasa saya riya kan, tunjuk ke orang kan. Lalu kita sebenarnya meninggalkan perbuatan amal salih tersebut kerana bimbang kerana manusia, maka itu adalah dianggap sebagai riya. Dan mengerjakan sesuatu perbuatan kerana manusia adalah syirik kan. Jadi ini adalah talbisul iblis, dalam arti kata kita kalau nak buat satu benda, satu amal, kadang-kala kita syaitan ni dia cuba untuk nak menyimpang kita, menyeleweng kita dengan cara bila kita nak buat, lagi ni orang kata kerana orang pula dah kan, jadi kita tak payah buat lah kan. Dan itu juga termasuk dalam riak kan. Itu adalah riak.
dan buat kerana manusia, itu adalah syirik kan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita telah meletakkan amalan tu yang sepatutnya dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan kerana manusia. Sedangkan ikhlas bererti Allah menyelamatkanmu daripada kedua-duanya kan. Itu adalah ikhlas. Kemudian dia kata Imam Harith Al-Muhasibi rahimahullah mengatakan, orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli kepada penilaian orang lain terhadapnya, selama hatinya tetap bersih, tidak suka kepada perbuatan orang lain akan kesulitan yang dia hadapi dalam beramal, dan tidak benci jika orang lain mencari keburukan amal perbuatannya kan. Jadi adalah satu masalah apabila dalam setiap tindakan kita mengambil peduli dari sudut komentar orang terhadap kita kan. Lalu bila kita nak buat satu benda ni, kita ambil kira sekali orang akan kata macam mana, sekali orang kata macam ni. Sedangkan apa yang kita nak buat tersebut pada hakikatnya yang sebenar, ia adalah termasuk dalam amal salih kan. Akan tetapi orang yang jujur, kata Imam Harith Al-Muhasibi, dia kata orang yang jujur ni adalah orang yang tak peduli kepada penilaian orang lain terhadapnya selama hatinya tetap bersih, dan tidak suka kepada pengetahuan orang lain akan kesulitan yang dia hadapi dalam beramal, dan tidak benci jika orang lain mencari keburukan amal perbuatannya kan. Jadi bila kita dalam nak melaksanakan sesuatu amal ni, kadang-kadang kan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara sampingan tersebut kan. Komentar orang terhadap kita, apa orang akan kata terhadap kita kan. Jadi selagi mana kita telah pun yakin dengan apa yang kita lakukan tersebut berpandukan kepada syarak, kemudian kita mujahadatun nafs, berjuang dengan diri kita untuk nak memperbetulkan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas, maka teruskanlah melaksanakan amalan tersebut dan pedulikanlah apa yang komentar orang terhadap kita. Baik. Kemudian dia kata lagi daripada Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah, dia berkata ikhlas adalah nilai perbuatan seorang hamba sama ada pada zahir dan batinnya. Maknanya amalan ni, sepatutnya dia kata amalan ni sama ada pada zahir dan batin, sama ada kita ni di depan orang ataupun kita ni bersendirian, amalan kita tetap sama. So salat kita sama ada kita salat dalam masjid orang bersama dengan orang lain, dan salat kita di rumah tetap adalah ibadah yang sama. Dari sudut kualitinya kan tetap sama kan. Inilah ikhlas yang sebenar kan. Jadi ini antara masalah yang terpaksa kita hadapi bila mana kita bila berada di kalangan orang kan, kita akan memperelokkan amalan tersebut. Tapi bila kita bersendirian, amalan tersebut jadi halai balai kan. Jadi itu tak sepatutnya berlaku. Kemudian dia kata kami riwayatkan bahawa Imam Ustaz Abul Qasim Al-Qusairi rahimahullah berkata, ikhlas adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketaatan dengan niat yang tulus. Maksudnya dengan ketaatannya dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak kepada selainnya, baik untuk dilihat makhluk, untuk mendapat pujian, untuk mendapat mahabbati man, baik untuk dilihat makhluk, kebenaran juga, untuk mendapat kebenaran, mendapat pujian. Oh dah. Atau makna minal ma'ani, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kali pertama saya tengok buku ni kan. Jadi bila semak balik, dia adalah bukan dia kata tadi mendapat pujian kan, au mahabbati madhi minal khalq, mendapat pujian daripada orang ramai, dan juga mahabbati madhi minal khalq, dan juga suka kepada pujian daripada
makhluk, au ma'na minal ma'ani siwa at-taqur, ataupun apa sahaja maksud ataupun tujuan melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, Sayyid Jalil Abu Muhammad Sahal ibn Abdullah At-Tustari rahimahullah mengatakan, seorang yang beruntung mencari penafsiran kata ikhlas, namun dia tidak menemui selain kalimah ini. Seluruh gerakan dan diamnya, baik ketika sendiri maupun bersama orang lain, hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dicampuri oleh keinginan, hawa nafsu dan perkara-perkara keduniaan. Maknanya dia bawa kata-kata ulama dalam hal ini untuk nak menguraikan tentang kepentingan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya seluruh apa yang kita buat, diam dia pun, setiap pergerakannya kan, diamnya, begitulah juga sama ada dia ketika bersendirian atau bersama orang lain, kesemuanya itu diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dicampuri oleh keinginan dia, hawa nafsu dan juga perkara-perkara yang melibatkan keduniaan. Kami riwayatkan bahawa Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, ikhlas adalah menjaga diri daripada penglihatan makhluk, sedangkan jujur adalah melepaskan diri daripada ketaatan kepada hawa nafsu. Orang yang ikhlas tidak memiliki sifat riak, dan orang yang jujur tidak memiliki kebanggaan diri. Daripada Dhunnun Al-Misri rahimahullah, dia berkata, 3 perkara yang merupakan tanda-tanda keikhlasan, kedudukan yang sama di antara pujian dan cercaan daripada masyarakat umum. Maknanya yang awal kita kata tadi, dia tak ambil peduli pun tentang kata-kata orang, lupa tentang amalan yang telah dilakukan dan mengharapkan pahala amalan di akhirat. Maknanya dia takkan cuba untuk nak mengungkit-ungkit amalan yang dia buat. Sebaliknya dia hanya mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami riwayatkan bahawa Al-Qushairi rahimahullah mengatakan, kejujuran yang paling minima adalah kedudukan yang sama dalam keadaan tersembunyi dan juga terangan. Yang ni yang dia ulang tadi beberapa kali, bahawasanya pentingnya kita ni untuk senantiasa sama saja keadaan kita, sama ada secara bersendirian ataupun secara terang-terangan. Dalam konteks melakukan amal saleh, mungkin itu satu benda yang mungkin sedikit mudah, tapi dari sudut meninggalkan dosa, itu satu benda yang sangat-sangat susah kan? Sebab itu para ulama selalu mengingatkan kita tentang bahaya dzunubul khalawat, dosa yang kita buat secara tersembunyi, yang mana bila mana kita saja-saja duduk dalam rumah kita yang tak ada orang lain melainkan kita sahaja, waktu itulah saat di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita ni takut nak buat kerana yalah mungkin tak gitu jumpa orang kenal kita ke dan sebagainya kan. Tapi bila kita seorang-seorang, pada waktu itu kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada ujian tersebut. Kemudian dia kata lagi, daripada Sahal Al-Tustari rahimahullah, dia berkata, bahawa kejujuran tidak dapat dihidu oleh orang yang berkompromi dengan dirinya sendiri atau orang lain. Maksudnya dia ambil kira lah kan. Dia asyik ambil kira tentang apa yang dia orang lain kata terhadap dia dan sebagainya. Baik. Perkataan para ulama mengenai hal ini tentu masih banyak lagi, tetapi yang saya telah sebutkan dirasakan sudah cukup. Perlu diketahui bahawa sesiapa yang mengetahui sesuatu amalan sunnah, hendaklah mengamalkannya walaupun hanya sekali, agar tetap termasuk ke dalam jajaran para pelakunya. Baik. So di sini satu benda yang sangat penting yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia kata, kalau siapa-siapa mengetahui satu amalan sunnah, hendaklah dia mengamalkannya walaupun hanya sekali kan, agar dia tetap termasuk dalam jajaran para pelakunya. Jadi setidak-tidaknya, bukan, yalah amalan sunnah ni ada banyak kan, dan ada yang mungkin kita rasa kita tak mampu nak buat kan, tapi setidak-tidaknya, paling tidak dalam sepanjang hayat kita tu kita pernah
sekali lah buat kan. Jadi kita belajar, kita tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam, dia dah tidur, kemudian dia bangun tengah malam, dia solat. Dan solat tu dibaca pula dengan bacaan yang panjang kan. Kita belajar kan, baca Baqarah kan, 3 surah kan, Ali Imran kan, An-Nisa, tu dekat 3 juzuk lebih kan. Jadi dalam sepanjang hayat kita ni, cuba try tengok nak jadi lagu mana. Jadi setidak-tidaknya kita mungkin tak pernah buat begitu. Bukan orang yang melazimi benda tu, tapi setidak-tidaknya pernah sekali buat. Tapi mungkin tak larat nak baca panjang tu, tapi baca bagi panjang sikit saja kan, daripada kebiasaan yang kita biasa baca. Jadi paling tidak sepanjang hayat kita ni kita pernah buat sekali. Itulah kan. Sembang mudahlah. Ni tuan-tuan, kadang kalau bila kita fikir balik, kita kadang duk baca ni banyak dah, kita mengaji, kita baca hadis kan. Tapi dari sudut amalan tu, kat mana kita ukuran kita tu kan. Jadi paling tidak biarlah sepanjang hayat kita ni boleh sekali. Kalau kita ni jenis puasa ni Ramadan saja. Kalaulah Ramadan tu Tuhan kata benda tu boleh ganti, dia ada pilihan, maka kita akan ambil pilihan yang tak puasa tu. Contoh kita tu jenis orang macam tu, puasa hanya Ramadan saja. Jadi buatlah paling tidak, try lah puasa juga kan, Isnin dan Khamis sepanjang hayat tu puasa sekali bila kan. Kita takkanlah terus sampai teratur kan. Tapi yalah kan, ada orang yang dia payah buat puasa ni, dia payah. Tak solat ni alhamdulillah dia rajin, tak ada masalah. Tapi tang puasa ni dia payah kan. Jadi setidak-tidaknya kita buat bila kan. Dan inilah menunjukkan kita benar-benar ingin menjadi termasuk dalam jajaran para pelakunya, yakni orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Selain itu, tidak patut untuk meninggalkannya secara mutlak pula kan. Sebab itulah tafsiran ialah di kalangan fuqaha, bila dia sebut sunat ni, dia kata buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa kan. Sedangkan kita patut kena tambah lagi, tak buat tu adalah rugi yang sangat rugi kan. Jadi tidak disebut kat sini, selain itu tidak patut untuk meninggalkannya secara mutlak. So setidak-tidaknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita hidupkan dan kita amalkan, apatah lagi apabila kita berada di zaman yang orang meninggalkan sunnah tersebut. Baik, dalam hal ini cukup dengan mengamalkannya yang termudah kan. Jadi dalam melibatkan yang ni, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kan, disebutkan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disepakati kesahihannya, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sedaya upaya kamu. So dalam pelaksanaan amal ibadah, baginda sallallahu alaihi wasallam kaitkannya dengan istita'ah kan. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum kan. Jadi sebab tu dia sebut tadi tu, paling tidak sekali lah kita buat semua hidup kita kan. Para ulama daripada kalangan ahli hadis dan ahli fiqh menyatakan, yang ni masuk pada satu perbincangan yang baru sikit, topik masih lagi dalam bab ni lah juga. Dia kata para ulama daripada kalangan ahli hadis dan ahli fiqh menyatakan dibolehkan mengamalkan hadis dhaif berkaitan dengan amalan-amalan sunnah selama hadis tersebut tidak palsu. Akan tetapi berkaitan dengan penetapan hukum seperti hukum halal dan haram, jual beli, nikah, cerai dan sebagainya, tidak dilakukan selain dengan dasar pegangan hadis sahih atau hasan. Jadi di sini kenapa dia sebut benda ni, sebab nanti dalam kitab dia ni, Imam Nawawi rahimahullah, termasuk dalam manhaj yang kita dah baca dalam muqaddimah dia akan menyebut status hadis kalau sekiranya hadis tersebut bermasalah kan. Jadi sebab itu dia sebut awal lagi, kerana boleh jadi kita mungkin terkeliru dalam bab ni. Pasal apa
dia sebut hadis tersebut sedangkan hadis tersebut dhaif, lalu dia bawa asas dalam bab ni. Dia kata para ulama dalam kalangan ahli hadis dan ahli fiqh menyatakan dibolehkan beramal dengan hadis dhaif berkaitan dengan amalan-amalan sunnah selama hadis tersebut tidak palsu. Tetapi para ulama dalam bab ni mereka menyatakan memperincikan lagi hal ini. So dalam masalah beramal dengan hadis dhaif ni, pertama, seperti mana digariskan oleh ramai di kalangan ulama hadis antaranya Ibn Hajar, dia mesti pertama dhaif tersebut termasuk dalam fadail a'mal sahaja, dalam fadail a'mal, maknanya amalan yang asalnya telah pun ada asas pensyariatan, lalu ada hadis yang menghuraikan tentang fadilat pelaksanaan amalan tersebut. Kemudian yang kedua, dia mestilah kedaifan tersebut bukanlah kedaifan yang berat, kan. Tang sinilah masalah polemik dalam bab ni. Siapa yang meletakkan kayu ukur kedaifan tu berat ataupun tak, kan? Dan adakah ramai orang awam ni boleh tahu benda tu? Mereka tak tahu. Dan yang boleh tahu benda ni adalah hanya ahlul hadis. Jadi sebab itu kita kata asas dalam bab ni adalah kita tak boleh, kita kena kat sinilah yang lebih patut untuk kita gunakan kaedah saddud dzari'ah, kan. Kita nak tutup jalan ni dan kita ambil langkah berhati-hati. Jadi kita nak elak masyarakat ini bermudah-mudah dalam soal hadis, meriwayatkan hadis, menukilkan hadis, maka kita letak syarat yang ketat dalam bab ni. Jadi kita tak bagi mudah. Lalu kita ajak orang ramai, tak apa, ramai dengan hadis dhaif ni tak apa, boleh dan sebagainya. Kita kata dia bukan alal itlaq, bukannya benda tu ruang itu dibuka seluas-luasnya begitu. Sebaliknya ada garis panduan yang ditetapkan oleh para ulama. Lalu dalam hal ini kita sepatutnya kena mengambil kira syarat yang ditetapkan oleh para ulama, dan kita tak nafikan sudah semestinya akan ada khilaf dalam bab ni, kerana penetapan status hadis tersebut juga adalah satu yang bersifat ijtihadi, kan. Akan tetapi sudah semestinya kita patut mengutamakan pandangan para ulama hadis di kalangan mutaqaddimin yang benar-benar berkeahlian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut. Kemudian satu sudut yang lain, masih banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kan, yang patut kita utarakan dalam masyarakat, kan. So inisiatif hadis 40 tu pada saya adalah satu benda yang sangat baiklah, kan. So kita bawa benda tu lebih baik berbanding dengan kita bawa masyarakat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui, kan, asal usul sanadnya dan sebagainya. Baik. Dan dia sebut kat sini, kan, akan tetapi berkaitan dengan penetapan hukum seperti halal haram, jual beli, nikah, cerai dan sebagainya tidak dilakukan selain dengan dasar pegangan hadis sahih ataupun hasan. Dikecualikan jika berkaitan dengan bab berhati-hati, kan, seperti apabila ada hadis dhaif yang menyatakan larangan terhadap satu bentuk jual beli atau nikah, maka lebih baik dihindari. Namun hal ini tidaklah wajib. So dalam masalah manhiyat, dalam masalah larangan, so, walaupun hadis tersebut dhaif, Imam Nawawi kata sebagai langkah berhati-hati, maka sepatutnya kita tinggalkan perkara yang disifatkan ataupun perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Saya jelaskan perkara ini kerana dalam kitab ini terdapat hadis-hadis sahih, hasan dan dhaif, atau yang tidak saya ulas kerana ketidaktahuan saya. Dengannya saya ingin agar kaedah tersebut diamalkan ketika membaca kitab ini. Maknanya beliau akan mengulas, menyebut tentang status hadis tersebut, sama ada ia sahih, hasan ataupun dhaif. Dan ada juga yang dia tak ulas kerana dia tak tahu, kan. Yang ni siapa dia ni? Yang kata ni Imam Nawawi. Dia sendiri kata dia tak tahu. Tiba-tiba kita boleh kata semua ni saya tahu, kan. Yang ni masalah besar lah, kan. Baik. Ketahuilah sebagaimana zikir disunahkan, maka demikian halnya duduk dalam majlis zikir juga disunatkan. Ada banyak dalil tentang hal tersebut dan akan dinukilkan di tempat masing-masing insya-Allah. Cukuplah kiranya dengan hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Umar
bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqudz dzikr. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqadz dzikr. Fa idza atau alaihim haffu bihim." Dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam dia kata, apabila kamu melalui taman syurga maka mengembalalah, kan? Mereka bertanya, mengembalalah. Idza maratum bi riyadil jannati farta'u, kan? Maksudnya kita kena pi duduklah, kan, dalam majlis ilmu tersebut. Mereka bertanya, apa itu taman syurga wahai Rasulullah? Baginda menjawab, majlis zikir. Allah memiliki malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi mencari majlis zikir. Apabila sudah menemuinya, mereka duduk mengelilinginya. Baik. Majlis zikir di sini nanti kita akan baca Imam Nawawi huraikan bahawasanya majlis zikir ni bukan dalam erti kata semata-mata dalam konteks kita duduk dan kita berzikir secara beramai-ramai. Tak. Sebaliknya dia luas, kan? Termasuk majlis ilmu, majlis mengaji fiqh, mengaji tafsir, mengaji hadis dan apa sahaja sebenarnya amalan yang kita buat untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dianggap sebagai majlis zikir. Baik. Dia kata, kami meriwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam wa manna bihi alaina. Qala allahi ma ajlasakum illa dhak. Qalu wallahi ma ajlasana illa dhak. Qala amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju majlis para sahabatnya. Baginda bertanya, apa yang membuat kamu duduk di sini? Mereka menjawab, kami duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya di atas hidayah yang telah dia berikan kepada kami berupa Islam. Baginda bertanya, demi Allah, tidaklah kamu duduk kecuali kerana itu? Mereka menjawab, demi Allah, tidaklah kami duduk kecuali kerana itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku meminta kamu bersumpah bukan kerana curiga kepada kamu, akan tetapi Jibril mendatangiku dan berkata kepadaku bahawa Allah membanggakan kamu di hadapan para malaikat. Yubahi bikumul malaikah, maknanya Allah Ta'ala menyebut-nyebutkan hamba-hambanya ini yang berada dalam majlis ilmu ini di hadapan para malaikat. Jadi bila ni zaman kita ni, kita nak kena faham dalam konteks. Kalau nak mudah zaman kita ni, bila satu orang tokoh yang hebat ni petik nama kita, mention nama kita dalam satu majlis, pergi petik nama ni, apa nama Abang Man kita, bagus, bila sebut nama dia, kita rasa macam mana? Satu tok guru yang besar dalam satu majlis ilmu yang ramai orang ni, dia pergi petik nama kita, Pak Mit kita, jadi bila disebut tu ramai orang dengar, kita rasa apa? Walillahil mathalul a'la, bagi Allah Ta'ala itu perumpamaan yang lebih tinggi. So bila mana Allah Ta'ala menyebut nama hamba-hambanya yang berada dalam majlis ilmu di hadapan para malaikah yang sangat ramai jumlahnya, tidak terhitung jumlahnya, maka itu adalah satu pujian, martabat yang sangat tinggi. Itu kena faham dalam konteks tersebut. Baik. Kami juga meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, kedua-duanya bersaksi bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dhakarahumullah Ta'ala fi man indah. Dan yang bermaksud, tidaklah satu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka. Rahmat menyelimuti mereka. Ketenangan akan turun kepada mereka dan Allah menyebutkan mereka kepada para malaikah yang berada di sisinya. Jadi ini antara kelebihan lah mereka yang duduk dan menghadiri majlis zikir, yang mana majlis zikir ni tuan-tuan kena faham, dia dalam konteks yang lebih luas macam saya sebutkan tadi, termasuklah majlis ilmu, majlis yang dibaca ayat-ayat Allah, majlis yang dibaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua termasuk dalam majlis zikir. Baik.
Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, so nanti kita akan sambung pula dalam perbincangan yang seterusnya. Zikir dilakukan dengan hati atau dengan lidah. Jadi sebenarnya ada beberapa lagi perbincangan fasal ni, termasuk masih lagi dalam mukaddimah. Lepas pada tu barulah dia akan masuk kepada perbincangan yang melibatkan zikir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So tuan-tuan tandalah kat situ. Nanti kita sambung pula insya-Allah pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.